سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله، وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitut ta'alluma wat ta'lima wat tazakkura wat tazkira wan naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan. Allah Ta'ala masih berikan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita mengerjakan segala perintah dan juga kita meninggalkan segala larangan-larangan yang telah Allah Ta'ala fardukan ke atas diri kita. Mudah-mudahan dengan pengakhiran tahun miladiyah 2023 malam ini, dan insya-Allah kita akan memasuki pada tahun miladi yang baru 2024 pada keesokan harinya,
maka Allah Ta'ala memberikan kepada kita sinar kebahagiaan, sinar kebaikan. Allah Ta'ala tambahkan ketaatan dan juga kebaikan di dalam hidup kita, dan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita selama 1 tahun sebelum ini yang telah kita lalui pelbagai cabaran, pelbagai dugaan, pelbagai rintangan dan juga pengalaman. Maka biarlah tahun yang lalu itu menjadi sebuah pengajaran yang besar untuk kita berubah apabila telah masuknya tahun baharu miladi. Nah, seperti mana dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi bila bertambah tahun bermakna bertambahlah usia kita. Maka kata Nabi, sebaik-baik kamu itu orang yang Allah Ta'ala berikan umur yang panjang kepadanya, dan juga semakin elok, semakin baik, semakin bertambah segala kebajikan di dalam amalannya. Mudah-mudahan kita sambung pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan, karangan Syekhul Islam Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, berkata setengah para salafun as-salih. Jadi salaf ni apa makna dia? Mereka yang hidup selama 100 tahun ataupun 200 tahun ataupun 300 tahun Hijriyah. Kurun yang pertama, kurun yang kedua dan kurun yang ketiga. Ini dipanggil golongan ataupun kaum salafus salih. Jadi kita kira kalau tahun Hijriyah kan, orang yang hidup pada tahun pertama Hijrah, iaitu mereka yang sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat hinggalah ke 200 tahun, hinggalah ke 300 tahun, hingga ke 100, hingga ke 200 dan ke 300 tahun. Jadi mereka ini dikenali sebagai golongan salafus salih. Seperti mana dalam hadis Nabi kata, khairu quruni qarni summa yalinukum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian selepas daripada kurunku, dan kemudian selepas daripada kurunku. Nah, jadi 100 tahun pertama, 200 tahun pertama dan 300 pertama. Yang ini dipanggil sebagai golongan salaf. Para sahabat, para tabi'in dan juga para itba'ut tabi'in. Sahabat, manusia yang sempat bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in, mereka yang sempat bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in, mereka yang sempat bertemu dengan orang yang sempat bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kurun ini dipanggil kurun yang terbaik, golongan manusia yang terbaik, golongan mukmin yang terbaik daripada pengamalan agamanya, daripada segi ilmu agamanya, kepercayaannya, ke mereka lah sebaik-baik ikutan, sebaik-baik tauladan, sebaik-baik pemimpin yang perlu kita ikuti. Apa kata para salafus salih? Pilihlah segala perkara yang dapat mengingatkan engkau kepada kematian,
dan teruskanlah perbuatan itu jika engkau masih lagi melakukannya. Jadi di antara cara untuk kita nak memperingati tentang kematian, sebab nasihat Imam Haddad ni masih lagi membicarakan tentang zikrul maut, ingat tentang kematian, ingat tentang mati. Jadi ingat tidak semata-mata kita kata sebut, zikrul tu makna sebut, sebut tentang kematian, sebut dengan lidah, tidak memada. Kalau hanya sekadar lidah kita duk cakap ingat mati, mati tu dekat, tak padan orang kata. Kecuali kita seiringkan, kita sandingkan perkataan kita tu dengan kesedaran dalam hati kita. Hati tu duk terngiang-ngiang, hati tu rasa sedar, hati tu berasa dekat dengan kematian. Sebab kadang-kadang angin-angin kita ni lawan kepada zikrul maut, dipanggil tulul amal, panjang cita-cita, panjang angin-angin. Angin-angin kita ni belum tentu lagi akan membahagiakan kita. Apa makna membahagiakan kita? Belum tentu lagi akan tercapai kepada dia hak kita duk berangin tu. Kadang-kadang telajur sangat duk berangin, telajur sangat duk sayang, sekali perkara yang kita inginkan tu tak berlaku. Maka akhir sekali kita pun kecewa, kita pun berasa sedih, kita pun berasa marah. Duk berangin macam-macam lah. Rumah besar, duk berangin boleh kereta mewah, boleh derak pergi sana, pergi sini macam-macam. Duk berangin macam-macam, berangin orang kata berangin. Jadi berangin tak dapat. Berangin kena tipu kat orang, berangin macam-macam lah. Takdir yang Allah Ta'ala nak letak atas diri kita tu, akhirnya kita pun sedih hati, kita pun kecewa, kita pun marah, kita dah tak nampak dah semua yang berlaku tu sebenarnya perbuatan Allah. Hati kita duk nampak salah orang, hati kita duk marah kat orang, hati kita duduk bapa tak jadi gini, bapa tak berlaku gini. Jadi tu dipanggil sebahagian daripada kesan daripada angan-angan yang panjang yang mengakibatkan jiwa kita menjadi rapuh, jiwa kita mudah kecewa, jiwa kita bergantung harap dengan makhluk. Sebaliknya, bila kita mengingati akhir kematian, maka dia akan berasa dekat. Boleh pun tak apa, tak boleh pun kita redha. Kalau marah pun sekadar marah hak permulaan je. Kemudian kita heret hati kita sedar ini semua adalah perbuatan Allah, ini semua adalah kebaikan yang Allah Ta'ala sembunyikan hikmahnya. Baik, jadi pilihlah perkara yang dapat mengingatkan kita kepada kematian. Apa sahaja kebaikan. Misalnya kita pergi ziarah anak yatim, ziarah anak yatim, siang ke anak-anak kecil-kecil, mak ayah dah tak ada dah. Bahkan orang yang beriman itu sifatnya meraihkan, suka, cinta, memuliakan anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memuliakan anak-anak yatim. Bahkan baginda juga semenjak daripada kecil dilahirkan dalam keadaan yatim, dan selang beberapa lama baginda merupakan anak yatim piatu. Jadi Nabi orang yang sangat mencintai, yang mengasihi, yang menyantuni anak-anak yatim. Oleh sebab itu kita kena ikut Rasulullah lah. Jadi sebaliknya orang yang tidak mahu mengasihi, menyantuni anak-anak yatim ini, mereka itu disifatkan oleh Allah pendusta pada agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din wa dzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah kamu tentang mereka yang mendustakan agama mereka?
Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Demikian itulah mereka yang mengherdik ataupun mereka yang berkelakuan kasar dengan anak-anak yatim. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan mereka itu orang yang memberi makanan kepada orang-orang yang miskin dalam keadaan sombong hati dia, dalam keadaan menyakiti. Tolong orang miskin, orang susah, orang payah, tapi tolong dalam keadaan sombong. Ambillah munak kak. Ambil. Duk minta sedekah, ambil. Ni orang panggil apa ni? Orang yang celaka. Orang yang mendapat ancaman daripada Allah. Sedangkan orang yang beriman, mereka yang menyantuni anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Jangan sampai hati kita tu terlintas kesombongan, terlintas kebesaran, terlintas memandang hina. Nauzubillah. Kalau ada kena istighfar banyak, kalau ada kena minta dengan Allah supaya Allah Taala buat. Jangan biar ada penyakit-penyakit hati hak demikian. Baik. Jadi pilihlah perkara yang menyebabkan kita ni ingat kepada kematian. Salah satunya kita kata tadi menyantuni anak-anak yatim, ataupun kita kata menziarahi kubur, ataupun kita kata bangkit pada 2/3 malam dan bermunajat kepada Allah supaya melahirkan kesedaran. Kita ni kadang-kadang nak mari rasa sedar tu yang susah. Sebab tu Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, Allah Ta'ala uji dengan ujian yang menguji kesabaran kita, yang menguji orang panggil apa, kesakitan. Allah uji dengan sakit tu, Allah uji dengan sakit ni, kita pun bersabar, kita pun merasai kesakitan. Supaya apa? Supaya boleh turunkan ego kita. Ataupun kita kata bergaul dengan orang yang sentiasa mengingat tentang kematian, boleh mendekatkan kita juga kepada kematian, dekat. Tidak bersahabat dengan ahli dunia, ahlul lagwi. Kerana orang yang bersahabat dengan ahli dunia, dia akan terpalit sama hati dia untuk tamak, hati dia untuk rasa seronok dengan keduniaan. Sebaliknya, orang yang cinta kepada negeri akhirat, orang yang cinta kepada Allah ni, dia akan berpaling dengan mana berpaling hati dia. Dunia tu tak lekat, tak masuk dalam hati dia. Bagi susah berlaku lah tu. Bagi susah, bagi kena mujahadah, bagi kena ada kesadaran untuk diri hamba lah. Bil khusus. Dan teruskanlah perbuatan itu jika dirimu masih lagi melakukan. Istiqamah lah. Jadi nak ayatnya, pintu rahmat Allah ni luas untuk hamba dia. Pintu keampunan Tuhan, pintu kebaikan Tuhan sangat luas untuk diri kita. Jadi kita carilah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kebajikan di negeri akhirat kita, mengikut pada kemampuan kita. Sebaliknya jauhilah segala perkara yang menimbulkan perasaan benci kepada maut, dan tinggalkanlah ia jika engkau masih melakukannya. Jadi sebagai benda yang menyebabkan kita ni berasa benci kepada kematian, apa dia? Hiburan, permainan. Adapun hiburan yang tidak menyebabkan kita ni benci kepada kematian, maka itu tidak dicela. Majlis ilmu, benda yang boleh mendekatkan kita kepada kematian. Sebaliknya, majlis yang bukan majlis ilmu, dia akan menjauhkan kita, dia akan membenci di hati kita ni, kita mati. Apa sahajalah daripada keseronokan duniawi. Dan tinggalkanlah ia jika dirimu masih melakukannya. Sebab itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadikanlah di dunia ini
seolah-olah engkau itu seorang pedagang atau orang yang lalu di suatu perjalanan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi suruh kita duduk di dunia ni seolah-olahnya sebagai seorang pedagang. Pedagang ni lagu mana? Dia tak pergi satu-satu tempat tu, lalu dia akan berhenti lama seronok dengan tempat tu tak. Sebab dia tahu banyak lagi destinasi yang dia kena tuju. Sama juga orang yang lalu di suatu perjalanan, dia tak akan berhenti sehingga lama, berhenti sekadar menghilangkan rasa lelah, rasa penat dan sebagainya, berhenti untuk seketika. Sebab apa dia yang menyebabkan hati kita ni lalai daripada mengingati kematian? Yang pertamanya panjangnya tulul amal, kemudian hubbud dunia, kasih cinta kepada dunia. Dunia dah bila masuk dalam hati kita ni payah nak tubik. Kadang-kadang excited kita dengan perkara yang kita baru boleh. Tak kira lah kereta baru ke, rumah baru ke, duduk terngiang-ngiang dalam hati, khayal macam-macam. Contohnya, bunyi-bunyi boleh nak boleh bonus akhir tahun ni, 3 bulan lagi. Jadi hati ni berasa khayal, seronok. Bila seronok, dia mari mikir dalam ni, nak buat apa ni kalau boleh, nak buat projek apa nak pergi melancong mana, kita ambil lah. Bila begitu dalam semaya pun duk teringat kau pitih dia tu, duk teringat kau hadiah orang nak beri, duk teringat kau harta dia, duk teringat kau benda-benda yang dia dapat lah. Kalau orang hak pasal beli kereta baru, duk teringat kau kereta dia duk khoyar, naik kereta baru dan sebagainya. Kalau orang beli rumah baru pula, duk teringat kau rumah dia, duk mikir nak hias ke apa. Bukan salah kita kata nak teringat, nak mikir, nak hias, nak make up ke apa. Hak salahnya bila ingatan kita tu hingga terbawa-bawa ke dalam ibadat kita. Semaya pun duk teringat kau tu, tidur pun tak lena duk teringat kau duit, duk teringat kau dunia, duk teringat kau harta, duk teringat kau perkara-perkara. Jadi hak tu kita panggil apa? Dunia tu sudah pun menyinggahi, masuk seketika dalam hati kita, sehingga hati kita tu tak boleh nak buai benda tu. Hati kita tu jadi terngiang-ngiang, hati kita tu jadi teringat-teringat. Jadi dunia ni boleh nak ambil hanya sekadar di telapak tangan kita, genggam. Nak pegang harta banyak mana, nak genggam dunia sebanyak mana, terserahlah. Tapi hanya di telapak tangan kita, tidak bawa kepada hati kita. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada lah. Ada sahabat kita, dia buka satu projek di Temerloh tu, projek kolam ikan. Baru dah buka 2 bulan yang tak ada sebulan lah kita kata lah. Habis beribu-ribu dia buat di tepi sungai Temerloh. Jadi nak wayangnya tak ada balik modal, modal dia tak ada berhutang orang, memang modal sendiri habis dekat dengan puluh-puluh ribu juga lah, banyak lah. Gak baru ni hujan lebat, habis ikan-ikan hak baru dia terendam tu dalam tu habis, mana kena baru habis, kalau dia pun habis kan gitu. Jadi nak kata Allah itulah Tuhan yang Maha Kaya, dia boleh beri kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia boleh tarik sekelip mata sahaja. Jadi dia pun katalah, dia kata nak lagu mana. Allah Maha Kaya, Allah yang Maha memberi. Tak ada milik kita, semua milik Allah Ta'ala belaka. Kita milik dia, kepunyaan kita pun milik dia, tak ada milik kita. Sedar hati dia, maknanya redha dengan perkara yang berlaku. Baik. Jadi bila dunia tu masuk dalam hati kita, kat maknanya kena slow-slow buat lah.
kena selu-selu buat. Jangan sampai cinta kasih itu sehingga menyebabkan kita tidak dapat khusyuk dalam ibadah dan sebagainya. Kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jauhlah kita nak banding dengan mereka kan. Jadi ada satu ketika sahabat Rasulullah ni, hamba lupa siapa nama dia. Satu ketika dia diberikan oleh sahabat dia juga lah, satu hadiah, tak silapnya kain atau ridak gitu lah. Jadi bila dia dapat hadiah tu, dia bawa benda tu dalam sembahyang. Tiba-tiba di dalam sembahyang ni dia teringat, dia terfikir, nah, tak khusyuk dia sembahyang kepada Allah. Selesai daripada tu dia ambil, dia bagi hadiah kepada dia. Dia kata, oh ni menyebabkan aku ni jadi lalai, jadi lupa ingatan aku kepada Tuhan ketika aku ibadah. Siapa tahu tu? Maknanya benda apa sahaja yang mengganggu kekhusyukan hati dia, tawajuh hati dia kepada Allah, maka dia buat, dia mujahadah. Dia tak say perkara tersebut menyebabkan gangguan ingatan dia, gangguan kekhusyukan hati dia kepada Allah Ta'ala. Baik, itu semua mengikut kadar cinta kita lah, dan mengikut kadar makrifah kita kepada Allah. Lain orang, lain martabat dia. Ada orang kuat kecintaan dia, ada orang sederhana kecintaan dia, ada orang sedikit kecintaan dia. Mungkin dia cinta kepada Allah, tapi dia tak mampu lagi nak nak menyerahkan seluruh jiwa raga dia. Itu kadar iman dia lah. Jadi dia kena belajar lagi, kena tambahkan lagi ilmu, kena tambahkan lagi mujahadah, kena minta lagi dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala subuhkan kebaikan dan kecintaan dalam hati dia kepada Tuhan, sehingga tidak berganjak. Mudah-mudahan ada rezeki dia dengan para ahlillah, ada bahagia dia, bahagia dalam mengenal Allah. Jadi kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti mana engkau seorang orang dagang atau orang yang lalu di suatu jalanan. Sebab itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang lain, kata Nabi, yukabbiru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam itu semakin tua dan dua perkara semakin besar juga bersamanya. Jadi kita ni, jasad kita ni semakin lama semakin tua, berubah, semakin keduk kulit, tulang semakin rapuh, kudrat semakin lemah. Tapi bila jasad kita ni semakin tua, ada dua benda, dua perkara hak semakin besar, semakin sihat, semakin kuat yang dimiliki oleh diri kita. Apa dia? Yang pertama, hubbud dunya, cinta kepada dunia, cinta kepada harta. Hak ni kita semakin tua, dia koha besar, koha kuat. Dan yang kedua adalah tulul amal, iaitu panjang cita-cita. Dah koha tua tu kat maknanya semakin besar cita-cita. Sebab itulah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, a'zarallahu ila mri'in akhar ajalahu hatta ballaghahu 60 sanatan. Allah tidak menerima sebarang alasan apabila seseorang itu masih lagi, ataupun kita kata apabila dia telah ditundakan oleh Allah, dia telah diberikan oleh Allah usia ajalnya sehingga mencapai 60 tahun. Jadi 60 tahun dah Allah beri pada kita peluang hidup atas dunia. Tapi kebaikan
masih lagi berkurang. Keburukan masih lagi banyak kita buat. Jadi ketika tu tak ada keuzur dah. Allah tak terima dah. Nah. Allah tidak akan memaafkan kita. Sebab banyak dah usia, banyak dah peluang, panjang dah umur waktu hari kepada kita. Nah, sebab itu dalam hadiah lain asal pernah kita sebut dulu, man balaghal arba'in, barang siapa yang telah mencapai umurnya 40 tetapi kejahatannya ataupun kebaikannya itu tidak mampu menangani, ataupun kejahatan dia itu lebih banyak daripada kebaikan yang dia buat, falyatahazzaz li jahannam, maka buat persiapanlah, bersiap sedialah untuk jahannam. Itu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ayatnya bila kita ni dah masuk umur 40 ataupun orang yang lebih dari umur 40, mesti kebaikan tu lebih banyak daripada keburukan. Kalau boleh jangan ada dah keburukan, kejahatan, benda-benda kita kata hak tak baik, hak ada dalam hati kita, hak ada dalam pikiran kita, tak ada, kena tinggal dah. Sebab apa? Sebab kalau dah umur 40 tu masih tak ada kesedaran nak buat kebaikan, pusing kekal kita dalam kejahatan, pusing dalam kemaksiatan kepada Tuhan. Pusing hak tu lah. Macam kita sebut dululah, angka 40 ni dia ada hikmah dia sendiri yang Allah Ta'ala sembunyikan. Baik, renungkanlah pesanan ini baik-baik dan peliharalah ia. Moga-moga Allah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau, ataupun mudah-mudahan Allah menolong dirimu untuk melakukan ketaatan. Sebab nasihat ini amat besar faedahnya bagi orang-orang yang mematuhinya. Hanya Allah Ta'ala jualah yang memberi taufik, kerana tiada Tuhan selainnya. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak adalah yang boleh memberikan kepada kita taufik, pertolongan dalam buat ketaatan. Jadi kita ni maknanya muhasabah lah, kita kata akhir tahun, muhasabah akhir tahun. Kalaulah bukan dengan taufik Allah gerakkan hati kita ni untuk belajar, Allah gerakkan hati kita ni untuk melakukan taat kepada Dia, Allah tak campur cahaya iman dalam hati kita ni, tak tahulah mana tempat kita. Jadi benda-benda hak kita kata rasa zauqi, makrifah secara khasah, kenal Allah secara khas. Makrifah ni dia ada dua, makrifah ammah dan makrifah khasah. Makrifah ammah ni kenal secara umum, makrifah orang awam. Kenal Allah dengan makna kenal segala hak-hak yang wajib bagi Allah, kenal hukum ketuhanan. Seperti mana kita belajar dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, itulah sifat 20 tu. Makna ketuhanan, istighna'ul ilahi an kulli ma siwah wa iftiqaru an kulli ma adahu. Allah Ta'ala terkaya dia daripada sekalian sesuatu. Apa makna Tuhan terkaya ni? Tuhan tak berajak kepada kita, Tuhan tak berajak dengan setiap perbuatan-perbuatan dia, Tuhan tak berajak dengan setiap hukum-hukum yang dia tasyrikkan ke atas diri kita. Kemudian Tuhanlah yang menjadikan setiap perbuatan dan kesan-kesan kuah. Tuhan yang menjadikan api, dan Tuhanlah yang menjadikan panas pada api, dan Tuhanlah yang memberi kesan terbakarnya disebabkan oleh api. Tu benda i'tiqad kita kata, benda-benda asas wajib kita kena reti, kita kena tahu.
Dan kita ni iftiqar, kita ni fakir, kita ni berajak, kita ni bergantung, kita ni tak pernah lepas dengan Tuhan walaupun satu saat, satu detik, satu ketika. Semua di bawah rintahan, semua di bawah kawalan, semua di bawah pemerhatian Tuhan. Nah, bergantung harap kita dengan Tuhan. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah Ta'ala itu terkaya, dia tak berajak, tak memerlukan, tak mengharapkan, kita kata, kepada diri kita. Kita yang kena berajak, kita yang kena berharap, kita yang kena bergantung pada dia. Itu makrifah secara ammah. Adapun makrifah secara khassah ni, maknanya batin hati kita ni Tuhan buka. Tuhan buka kesedaran, Tuhan buka keinsafan, Tuhan lembutkan jiwa kita, Tuhan jinakkan hati kita. Jinak mudah menangis, mudah menyesal, mudah rasa bersalah, mudah memaafkan orang, mudah orang panggil apa? Mudah untuk meredakan kemarahan. Jadi sepanjang kita diberi peluang oleh Allah ni, punyai dah. Kita punyai dah segala sifat-sifat kebaikan. Redha, zuhud, kasih pada saudara kita seperti mana kita kasih pada diri kita. Masih ada lagi kebencian di hati kita sesama saudara kita, masih ada lagi hasad di dalam hati kita sesama saudara kita. Sejauh mana kita membuat kebaikan kepada jiran tetangga kita, kepada ahli keluarga kita, kepada sanak saudara kita, itu semua kena muhasabah. Sebab apa? Sebab kita nak klik kepada dia ni, kita nak klik kepada Allah. Apa benda kita buat sehari semalam, sepanjang tahun 2023 yang lalu ni, kebaikan-kebaikan apa kita buat. Sebab itulah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah ni, apabila dia mati dan saat dia menghampiri kematian, dia akan rasa penuh penyesalan. Seperti mana kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsuh. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu, apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, kembalikanlah daku, yakni hidup di dunia, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla, bahkan tidak sekali-kali. Masukkan dapat. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakan. Dipanggil kata-kata yang kosong, janji kosong. Ini perkataan yang nista, bukan nak pun. Sedangkan ia, yakni orang kafir itu, mereka ada di alam barzakh sehinggalah hari mereka dibangkitkan semula. Suratul Mukminun ayat 99 hingga ayat 100. Baik. Adapun benci kepada maut itu adalah seperkara yang semula jadi, fitrah. Tak ada orang hak suka nak mati. Ini macam kita sebut dululah. Tiada seorang pun yang akan terlepas daripada kematian. Kerana maut itu sendiri sifatnya pedih. Likulli mautin sakarat. Setiap kematian itu ada kesakitannya. Nabi sendiri SAW pernah merasai kesakitan. Macam kita sebut dululah. Sakit tak sakitnya sakarat ni, ketika roh nak dicabut oleh Allah daripada jasad ni, bila kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak,
masih terngiang-ngiang, masih terasa lagi kesakitan sewaktu roh hendak dicabut oleh Allah di dunia dahulu. Terasa lagi. Sebab tu kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ni salah satu daripada Nabi yang telah menempati syurga. Nah, Nabi Idris dia minta dengan Allah, wahai Tuhan, aku nak rasa lagu manakah kehidupan selepas kematian. Jadi dia minta mati awal, kita kata. Nah, aku nak tengok syurga. Aku nak tengok dengan aku lagu mana. Jadi akhirnya dia minta dengan Allah, Allah pun tunaikan hajat dia. Allah beritahu Malikul Maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Dibawa roh Nabi Idris alaihissalam melihat betapa besarnya, betapa dahsyatnya azab neraka. Nah, Allah tak sanggup dia tengok. Nah, lalu dibawa Nabi Idris alaihissalam ke dalam syurga. Dia pun melangkah dalam syurga. Allah seronoknya, maknanya sedapnya, bahagianya. Lalu malaikat kata, wahai Nabi Allah Idris, habis masa dah ni, kena kelik semula ke dunia. Kena kembali kepada jasadmu. Oh dah masuk dalam syurga tu Kak. Nabi Idris kata, tak ada kematian kali kedua, kematian hanya sekali. Nah, dah aku dah mati dah, aku tak rasa dah lah mati pula kali kedua. Dah dapat nikmat syurga dah. Ketika tu tak ada dah, hilang dah segala cita-cita, segala kehidupan di dunia tak nampak dah. Itu kisah Nabi Allah Idris alaihissalam. Baik. Tiada seorang pun yang akan terlepas daripadanya, kerana maut itu sendiri sifatnya pedih dan pemisah antara manusia dengan kekasihnya dan segala kebiasaannya di dunia. Jadi kematian ni orang panggil perkara yang memisahkan antara kita dengan orang-orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, dan segala kebiasaan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan suka bertemu dengannya. Akan tetapi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengannya. Kemudian kata pengarang kita mendengar sabda itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lalu berujar berkata, duhai Rasulullah, kami sekaliannya memang benci kepada kematian. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ni untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.